cermin kita tu yang kita duk suluh muka kita, wajah kita. Kalau cermin yang ada di hadapan kita itu, cermin itu gelap, adakah cermin itu dapat menyuluh muka kita? Tidak. Begitu juga kalau cermin yang ada di hadapan kita itu kelabu azab, kan, pun juga tidak dapat menyuluh wajah kita atau muka kita. Begitulah juga kalaulah cermin yang ada di hadapan kita itu berkarat, berkarat lagi, adakah dia dapat menyuluh muka kita? Tidak dapat. Maka demikianlah seseorang itu apabila hatinya dipenuhi dengan kegelapan, maka bagaimana hatinya itu nak berjalan menuju ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala? Tak boleh. Jadi proses yang pertama, kalau tuan-tuan nak mencapai ma'rifatullah, nak dapat kenal Allah Subhanahu wa ta'ala, proses yang pertama ialah mesti menggilapkan hati, menjernihkan hati, menerangkan hati dan menyinarkan hati kita terlebih dahulu. Baik, lalu orang tanya, ni step, kita ambil step by step, satu persatu, cara ulama nak menyinarkan hati mereka, dan juga cara mursyidin, murabbin, para murabbi, para mursyid mendidik murid-murid mereka bagaimana nak menyinarkan, nak menggilapkan, menerangkan hati para muridin salikin, kan? Caranya ialah tuan-tuan, yang pertama tuan-tuan kena kikiskan atau kena padamkan atau hilangkan atau buangkan segala gambaran-gambaran makhluk. Semua gambaran-gambaran makhluk, lukisan-lukisan makhluk yang tertera, yang terlukis dalam hati kita ini kena apa orang panggil kalau komputer dia panggil delete, buang, delete, buang, padam, buang, jangan bagi ada. Hanya bagi ada apa? Hanya bagi ada dalam hati kita satu, ya Allah. Baik, lalu orang tanya lagi, nak delete tu kalau komputer senanglah, kita tekan dekat delete, delete kan, senang. Tapi nak delete adalah hati kita ni lagu mana? Maka di sinilah tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat sekalian, nak delete dia iaitu dengan kita kena cari waridat. Waridat ni nak cari mana? Tanya pula. Saya ikut step by step dia, cara dia. Waridat ni kita nak cari mana? Jawabnya tuan-tuan, waridat tidak akan datang, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan mendatangkan anwarul waridat itu ke dalam hati kita, melainkan dengan ada wirid. Jadi letak elok, nak dapat waridat mesti kena ada wirid. Mesti kena ada wirid. Lepas itu akan dapat warid. Lain-lain, wirid lain, warid lain. Ya, wirid lain, warid lain. Iaitu ya. Baik. Bila ada wirid, insya-Allah tuan-tuan akan dapat warid. Baik. Bila orang kata bila ada wirid, wirid tu wirid apa? Itu peringkat demi peringkat.
Nak cari wirid tu wirid yang bagaimana? Kerana wirid itu dia ada dua macam. Ada wirid hasanat, ada wirid darajat. Jadi kita kena faham dahulu mana wirid hasanat, mana wirid darajat. Kalau wirid hasanat dipanggil kita berwirid ataupun kita berzikir itu semata-mata untuk dapat pahala ya. Itu namanya wirid hasanat. Dan wirid ini tak perlu kita ditalqinkan oleh guru dan tak perlu kita diijazahkan oleh guru. Kita boleh beramal sendiri. Seperti mana tuan-tuan duk sebut apa? Subhanallah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah, dan seterusnya. Jadi kita panggil wirid hasanah. Maka wirid ini tuan-tuan untuk tuan-tuan dapat pahala ya. Tetapi darajat tuan-tuan, tingkatan tuan-tuan tidak akan naik. Dalam bahasa lain kita panggil apa? Pangkat tuan-tuan duk pangkat tu lah. Tak naik. Kalau seorang tentera duk constable tu lah. Dia tak naik kepada korporal, lance korporal, sarjan, major, apa tak naik. Duk constable tu lah. Dia tak naik pangkat lah. Takkan kita nak duduk begitu ya, tak naik pangkat. Sedangkan dunia pun kita nak ligan pangkat, tak kira ligan pangkat. Oh, takkan nak duduk pangkat tu ya, tentu nak naik pangkat. Baik, akhirat lebih-lebih lagi lah kita kena naik pangkat. Baik, jadi begitu panggil. Yang kedua dia panggil wirid darajat atau zikir darajat. Jadi zikir darajat ini ialah zikir yang menaikkan kedudukan kita. Lagu mana? Seperti kita berzikir, dulunya kita berzikir, tapi kita berzikir hanya bermain di lidah ya. Tapi tak mesra, tembus masuk ke dalam hati. Bila kita terima zikir ni, insya-Allah zikir kita bukan setakat sebut di lidah, tapi dia tembus masuk ke dalam hati. Itu darajat. Kemudian zikir dalam hati tadi ni dia akan tembus lagi masuk sampai kepada roh. Tu orang panggil zikir roh. Lepas tu zikir ni dia ada banyak peringkat. Ada zikir lisan, di lidah, la ilaha illallah. Ada zikir qalbi, Allah, Allah, Allah. Ada zikir roh, roh dalam lagi daripada tu. Kemudian bila kita berzikir lagi, berwirid-wirid lagi, naik darjat lagi sampai kita boleh berzikir sampai kepada namanya zikir sir. Sir tu dalam lagi daripada hati, daripada roh. Kerana sir itu namanya batin bagi roh, hak dalam lagi daripada roh. Kemudian kita berzikir lagi sampailah kepada sir-sir. Kan sir-sir, rahsia dalam rahsia, dalam lagi. Ini perlu kepada zikir darajat ataupun wirid darajat. Maka wirid darajat ni tuan-tuan puan-puan yang dikasihi sekalian, tak dapat tidak mesti kita kena ditalqin oleh guru. Ditalqin oleh guru. Nah, kemudian guru mengijazahkan untuk diamalkan, serta kita perkuatkan dengan riadah mujahadah tanpa cedera sikit pun, insya-Allah ketika itulah akan didatangkan oleh Allah Ta'ala warid. Faham tak? Dia nak cerita ni sebab cerita abang dah dulu, cerita ni panjang, kena buat peta.
Kena buat rajah dia tu. Panjang cerita. Kemudian bila kita kata talqin tadi, syaratnya mesti ditalqinkan oleh guru, diajarkan oleh guru dan juga diijazahkan oleh guru. Maka di sini bila kita sebut talqin, talqin dia ada dua macam, dua bahagi. Pertama dia panggil talqin jama'i. Talqin jama'i maksudnya seorang guru dia talqin kepada muridnya secara ramai, itu panggil jama'i, secara berjamaah. Seperti guru kata la ilaha illallah, maka orang ramai pun sebut la ilaha illallah. Ini namanya talqin jama'i. Pun tak apa, boleh dah. Ada satu lagi dia panggil talqin ifradi. Talqin ifradi. Talqin ifradi ni maksudnya seorang guru itu mentalqinkan la ilaha illallah ini kepada muridnya secara personal, secara individu, perseorangan. Itu namanya ifradi. Ini berlaku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana Rasulullah mentalqinkan kalimah la ilaha illallah ini kepada para sahabat secara beramai-ramai. Ini panggil talqin jama'i. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mentalqinkan zikir ataupun wirid ini secara personal, cara perseorangan. Seperti mana di dalam hadis menyebut bahawa Sayyiduna Ali radhiyallahu ta'ala anhu minta kepada Rasulullah agar mentalqinkan kepadanya secara individu. Maka Nabi kita mentalqinkan la ilaha illallah ini kepada Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Ini maka kita panggil talqin jama'i itu kita panggil ijazah ammah. Itu ijazah secara umum. Nah, kalau ijazah khassah kita panggil talqin ifradi.